Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad bin Saidin. Nomor ID pelajar saya 20205 SI020003. Dalam program Bachelor of Security Enforcement and Management Apple. Lecturer kita ialah Tuan Akhairi dalam Safety Management and Self. Tajuk saya pada hari ini mengenai safety management and safety audit. Okey, kita teruskan isi kandungan terlebih dahulu. Pertama, macam biasa pengenalan dia, dan kedua mengapa kita perlu melakukan audit keselamatan, dan ketiga peranan dan tanggungjawab pengurus reka bentuk dalam projek pembinaan, dan keempat apakah peranan pegawai keselamatan dalam industri, kelima bagaimana persekitaran kerja boleh menjejaskan kesihatan dan keselamatan anda, dan seterusnya. Yang terakhir ialah kesimpulan. Kita pergi kepada pengenalan terlebih dahulu. Di sini kesihatan dan keselamatan pekerja ialah profession luas yang merangkumi pelbagai sektor khusus yang melibatkan kesihatan sosial, emosi, fizikal pekerja yang dirujuk sebagai seluruh orang. Unit ini bertujuan untuk melengkapkan dengan latar belakang umum dalam OHS serta pemahaman tentang skop dan kepelbagaian isu kesihatan dan keselamatan di seluruh dunia. Ia akan menyumbang kepada pembangunan pengetahuan yang lebih baik ialah tentang faktor ergonomik, fizikal, kimia, biologi, psikologi dan sosial keselamatan dan kesihatan pekerja itu sendirilah. Di samping itu juga Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO 2019 menyatakan bahawa kesihatan pekerja merangkumi semua aspek kesihatan dan keselamatan tempat kerja dan memberi penekanan yang ketara kepada pencegahan utama bahaya. Kesihatan pekerja dipengaruhi oleh pelbagai keadaan termasuk faktor risiko di tempat kerja untuk kanser, kemalangan penyakit muskuloskeletal, penyakit pernafasan, kehilangan pendengaran, penyakit kardiovaskular, gangguan berkaitan stres dan penyakit berjangkit dan lain-lain juga. Dalam kertas kerja ini terdapat 4 topik yang akan dibincangkan. Sebab itu kita perlu melakukan audit keselamatan terlebih dahulu, dan apakah peranan dan tanggungjawab pengurus reka bentuk pembinaan, apakah peranan pegawai keselamatan itu sendiri di tapak di industri, dan bagaimana persekitaran kerja boleh menjadikan kesihatan dan keselamatan diri kita ataupun anda sendiri. Okey, kita terus kepada tajuk besar. Mengapa kita perlu melakukan audit keselamatan? Baik. Tujuan audit keselamatan adalah untuk menentukan keberkesanan usaha keselamatan syarikat dan untuk memberikan cadangan yang akan mengakibatkan pengurangan kemalangan dan pengurangan potensi kerugian itu syarikat itu sendiri. Kenyataan ini disokong oleh Graham 2020, di mana beliau menyatakan bahawa audit keselamatan adalah standard emas untuk menentukan keberkesanan program keselamatan di tempat kerja. Majikan menggunakan audit keselamatan untuk memastikan pekerja mereka semua selamat, mencegah risiko undang-undang, meningkatkan kecekapan dan memastikan pematuhan piawaian persekutuan dan negeri yang telah ditetapkan. Dan seterusnya, audit keselamatan juga merupakan komponen penting dalam mana-mana program keselamatan, dan jika dijalankan secara rutin, audit akan membayar sendiri dengan cepat. Graham 2020 juga menyatakan bahawa prosedur yang teliti, menuntut dan kadang-kadang tidak menyenangkan yang direka untuk mengesahkan bahawa perkara yang dijangka berlaku sebenarnya berlaku, atau perkara yang didakwa telah berlaku. Bermakna audit keselamatan adalah komponen penting dalam sistem kawalan perniagaan itu sendiri, kerana ia memastikan standard
yang semakin merosot dikenal pasti. Pemeriksaan terhadap masalah yang dikenal pasti dalam kajian ini menghasilkan mengelakkan keadaan berbahaya dan potensi kemalangan itu sendiri di tempat kerja. Apabila selesai saja dengan sewajarnya, audit boleh membantu dalam menentukan sebab kemalangan tertentu berlaku di organisasi. Strategi boleh dilaksanakan untuk mengelakkan kemalangan masa depan. Membantu anda dalam penjanaan kelayakan berfungsi untuk meningkatkan kesedaran pekerja dan pahaman peraturan alam sekitar dan keselamatan. Dan proses audit juga boleh digunakan untuk menunjukkan komitmen syarikat itu sendiri terhadap pematuhan dan membantu dalam mengenal pasti dan membetulkan kekurangan kawal selia yang boleh mengakibatkan peningkatan keselamatan tempat kerja dan pengurangan liability. Mylon 2018. Baik, kita ke tajuk yang kedua, peranan dan tanggungjawab pengurus reka bentuk dalam projek pembinaan. Baik, menurut reka bentuk 2016, pengurusan reka bentuk adalah penting dalam membina proses dan kaedah yang betul untuk menyepadukan reka bentuk ke dalam keupayaan teras perniagaan itu sendiri. Pengurus reka bentuk menyelaraskan tindakan pelbagai pihak berkepentingan untuk memastikan organisasi mencapai objektifnya yang dengan jayanya. Maksudnya di sini, pengurusan reka bentuk adalah kritikal dalam konteks sektor pembinaan disebabkan ketidakupayaan teknologi sedia ada lain untuk mengintegrasikan proses reka bentuk dan pembinaan dengan betul. Syarikat Pembinaan melaksanakan pengurusan reka bentuk. Anderson 2005 menyatakan bahawa pengurus reka bentuk dalam projek pembinaan akan melaksanakan tugas seperti memastikan reka bentuk keseluruhan mematuhi piawaian yang terpakai, menyiasat pelbagai pilihan reka bentuk, membuat pertimbangan awal tentang pilihan reka bentuk itu sendiri, memastikan reka bentuk kekal di landasan dan mengimbangi risiko reka bentuk. Walau bagaimanapun mereka mendakwa dalam kajian terdahulu Al-Tabbaha dan Angkra 2016 bahawa reka bentuk atau pengurusan reka bentuk yang lemah mungkin mengakibatkan peningkatan kos pembinaan, kerja semula, semakan dan kelewatan masa. Ini yang faktor-faktor dia lah, peningkatan daripada kes pembinaan yang akan berlaku. Selain itu, ia boleh mengakibatkan kegagalan bidah dan menjejaskan daya saing. Bagi mengatasi masalah ini, ceramah kotak alat atau mesyuarat semakan reka bentuk perlu dijalankan pada setiap bulan. Sekiranya terdapat kawasan berbahaya yang terlibat dalam projek pembinaan, maka masyarakat hendaklah dijalankan setiap minggu untuk menghilangkan sebarang keadaan yang tidak dijangka. Ini kita kena pastikanlah setiap tempat-tempat perindustrian ataupun pembinaan harus mengikut piawaian yang telah ditetapkan daripada pegawai keselamatan itu sendirilah. Kita terus kepada tajuk besar yang ketiga, apakah peranan pegawai keselamatan dalam industri anda? Baik. Dalam industri saya, secara amnya pegawai keselamatan bertanggungjawab untuk merancang, melaksanakan dan menyelia dasar keselamatan tempat kerja syarikat itu sendiri. Tanggungjawab utama adalah untuk memastikan syarikat mematuhi peraturan OHS. Selain itu, tugas asas pegawai keselamatan termasuk penyediaan dan pembentangan laporan mengenai kemalangan-kemalangan yang berlaku dan pelanggaran-pelanggaran serta penentuan puncanya. Apa punca berlaku kemalangan dan pelanggaran itu berlaku, dan memastikan semua pekerja mematuhi semua peraturan yang terpakai
yang telah disediakan dan telah ditetapkan oleh syarikat, menjalankan penilaian risiko. Penilaian risiko ni kita membuat macam pemeriksaan di tempat kerja lah, apakah di mana spot-spot untuk berlakunya kemalangan, kita boleh menilai di situ lah, buat penilaian risiko. Okey, membangun dan melaksanakan dasar kesihatan itu sendiri dan keselamatan pekerjaan dalam program. Setiap program kita kena buat lah, dan menyelia pembaikan, pemasangan dan sebarang kerja lain di tempat kerja yang boleh menjejaskan keselamatan pekerja. Akhir sekali, tetapi tidak kurang pentingnya, lakukan audit keselamatan cawangan suku tahunan, keselamatan kebakaran dan keselamatan dan kesihatan pekerja, dan maklumkan kepada pihak atasan tentang sebarang keadaan tidak selamat dan cadangkan cara untuk memperbaikinya. Baik, seterusnya yang kelima kan sila saya, bagaimana persekitaran kerja boleh menjejaskan kesihatan dan keselamatan anda. Baik, di sini terdapat banyak faktor yang mungkin memberi kesan kepada kesihatan dan keselamatan diri kita di tempat kerja. Salah satunya ialah persekitaran itu sendirilah. Kita tengok macam mana keadaan persekitaran itu, sama ada tempat itu bersih ataupun tidak. Sebagai contoh, jika sistem pengudaraan dia di tempat kerja adalah lemah, itu pun satu daripada puncanya juga. Okay, menurut Solazon 2016, ruang pengudaraan yang kurang baik mengakibatkan kelembapan yang rendah, boleh mengakibatkan tekak kering, kulit kering, dan pembentukan elektrik statik yang boleh dirujuk kepada Raja Satwa, ventilation cancer. Kelembapan yang mungkin mengakibatkan pertumbuhan bakteria ataupun acuan itu sendiri. Ini boleh menyebabkan kaki tangan agak sakit. Selain itu, pengudaraan yang lemah juga boleh menyumbang kepada sick building syndrome (SBS). Gejala termasuk kerenggasaan mata, hidung dan tekak, sakit kepala, keletihan dan peningkatan kerentanan kepada selesma dan selesma lah. Gejala biasanya lebih ringan dari tempat kerja. Selain itu, reka bentuk dan pemasangan sistem elektrik dan kabel yang tidak teratur mungkin mempunyai kesan buruk terhadap kesihatan dan keselamatan kita di tempat kerja kita sendiri. Kita merujuk kepada Raja Nombor 2 itulah, terdapat kemungkinan lelaki berbaju merah yang membawa pinggan makan itu akan tersandung tekanan kabel elektrik yang berjuntai macam tu, yang tidak tersusun dan boleh mengakibatkan genjatan elektrik dan kebakaran berkemungkinan. Selain itu, Finoplex 2018 menyatakan bahawa jika liter mempunyai bilangan peranti yang berlebihan, arus akan memanaskan wayar ke suhu yang lebih tinggi, sangat tinggi, yang boleh mengakibatkan kebakaran. Akan mungkin berlaku jika penebat wayar cair mengakibatkan kebakaran di sekitar lebihan beban atau di dalam dinding. Baik, kita pergi kepada kesimpulan dia terus. Secara ringkasnya, majikan mempunyai kewajipan untuk melindungi keselamatan pekerjaannya sendiri di tempat kerja, dan boleh berbuat demikian melalui pelaksanaan perundangan dan dasar. Ini terpulang kepada pekerja untuk memastikan mereka mematuhi setiap garis panduan yang telah ditetapkan oleh syarikat. Hak dan tanggungjawab pekerja meliputi rakan sekerja mereka dan secara tidak langsung kepada orang awam itu sendiri. Ini menjamin kejayaan dan strategi keselamatan dan kesihatan semula dengan melihatnya sebagai komponen penting dan operasi harian syarikat. Oleh kerana integrasi strategi yang diterima pakai di dalam budaya syarikat, semua orang akan mempunyai kesedaran yang lebih besar tentang isu keselamatan dan keselamatan dalam jangka masa yang panjang. Keselamatan pekerja adalah penting kepada majikan, pekerja dan masyarakat secara keseluruhan amnya.
peniagaan syarikat dan orang ramai mendapat manfaat daripada keselamatan kesihatan. Sekian daripada saya. Terima kasih.